yang keputusan yang betul, yang tu salah. Ni kita kena faham. Nampak tak berdasarkan ayat ni Allah nak kata daripada awal ayat tadi, maka lani nabiyyin ayyakuna lahu asra, itu bukanlah ayat nak menyalahkan, tapi ayat yang nak bagi tahu bahawa ini yang sepatutnya dibuat. Ini yang sepatutnya dibuat. Dan apa yang kamu buat tu bukan tak betul, tapi itu kurang tepat. Kurang tepat. Ini seperti mana dalam tafsir At-Tabari disebutkan macam tu. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan apa yang saya ceritakan tadi. Dan Allah sebut lagi, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Jadi Allah kata makanlah. Maksudnya tak ada masalah pun, janganlah rasa susah hati pula, ni kita dah pergi ambil tebusan ni macam mana pula ni kan. Allah turun ayat ni dah. Sebab tu Allah sambung lagi, Allah kata fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba. Makanlah, ambillah apa yang kamu peroleh itu, yang halal dan baik. Bukan takat halal, baik. Halalan tayyiba, halal lagi baik. Tapi lah ni dalam radio dia lebih famous halal lagi sunnah. Saya pun tak tahu mai ikut mana tu. Selalunya halal lagi baik, halalan tayyiba. Tapi lah ni ada istilah baru, halal lagi sunnah. Tak apalah, tu kontroversi sikit lagi kan. Jadi ayat ni secara direct terus sebut bahawa halalnya harusnya ambil tebusan. Maksudnya keputusan ambil tebusan tu bukan keputusan yang salah. Allah recognize, Allah iktiraf keputusan tu. Cuma dia bukan keputusan yang tepat dan keputusan yang aula, yang lebih utama. Jadi di sini berdasarkan ayat ni, Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia buat keluar satu kesimpulan. Jadi berdasarkan ayat ni ulama mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum tentang apa yang perlu dibuat oleh seseorang pemerintah apabila mendapat tawanan perang. Jadi pandangan jumhur, pandangan majoriti, jumhur ni majoriti, pemerintah boleh ada option, ada pilihan. Pemerintah ada pilihan. Maksudnya berdasarkan ayat ni sendiri, pemerintah ada pilihan. Maksudnya bukanlah kata bila kata tawan perang kita kena bunuh mereka. Tawan perang kena bunuh. Sebab ayat ni lah boleh didapat tebusan. Jadi berdasarkan ayat ni jumhur ulama mengatakan pemerintah boleh memilih sama ada bunuh yang pertama ataupun tebus dengan harta yang macam ni, ataupun tukar. Kami ada tawanan daripada kamu ada tawanan kami, kita tukar, suka sama suka. Bebaskan tawanan kami bebaskan tawanan kamu. Boleh. Yang ketiga ataupun yang keempat, bebas macam tu lah, tanpa ada apa-apa balasan. Ini orang kata macam pengampunan. Kenapa dalam perang Badar sendiri siapa antara yang diampunkan? Siapa yang pernah dengar kuliah sirah nak? Abbas sendirilah, bapa seorang Nabi. Dia juga ditawan, tapi dia dibebaskan. Macam tu je. Dia daripada pasukan Quraisy. Siapa lagi antara yang diampunkan? Menantu Nabi, Abul As. Jadi kontroversi sikit pak menakan Nabi, menantu Nabi diampunkan macam tu lah. Macam mana nak jawab kalau orang kata macam mana tu? Pak menakan dia bebas macam tu lah. Sebab masa perang Badar sendiri ada bunyi macam tu.
Kenapa Nabi bebaskan Abbas? Wallahu a'lam. Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, Abbas ni dah Islam, tapi keislaman dia dirahsiakan sebab untuk strategi. Dia duduk di Mekah, dia kumpul maklumat. Macam mana Nabi nak tahu kafilah dagang ke apa ke, macam mana ke, musuh apa ke, mai ikut mana maklumat daripada Abbas. Yang kedua, Abbas masih bukan Islam. Pandangan kedua, dia bukan Islam lagi, tapi oleh kerana hubungan kuat lah, dia bapa saudara Nabi. Dia bapa saudara Nabi, hubungan yang kuat mempertahankan Nabi. Tapi masa perang Badar ni, dia dipaksa keluar ikut perang walaupun dia tak mau keluar. Dia dipaksa keluar perang Badar walaupun dia tak mau keluar. Jadi sebab itulah Nabi keluarkan arahan, siapa yang jumpa Abbas, jangan bunuh Abbas. Dan itu pilihan yang keempat. Pilihan yang kelima, ambil tawanan tu jadi hamba. Ambil tawanan tu jadikan hamba. Jadi ada 5 pilihan untuk dibuat terhadap tawanan perang. Puasa-puasa ni kita ada cerita pasal tawanan perang. Waktu ramai yang dah tertawan. Kita nak faham ayat ni tadi. Okey. Kesimpulan. Pertama sekali kita nak kata kenapa, apa yang orang kata apa, membuktikan bahawa keputusan Nabi tadi bukan keputusan yang salah. Pertama kita nak kata di sini kesimpulannya, Nabi bukan buat keputusan ni langgar arahan Allah. Maksudnya Allah dah turun dah perintah, buat macam ni, buat macam ni. Tiba-tiba Nabi pergi buat keputusan yang Allah dah tetapkan. Tak. Ini pertama kali Nabi SAW tak mungkin menggunakan ijtihad sendiri ataupun akal fikiran sendiri apabila dah ada keputusan yang Allah tetapkan. Jadi pada sini apa yang kita faham? Kalau ada dah ayat Al-Quran, ada dah hukum yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada peluang dan tidak ada ruang untuk ijtihad. Tak boleh ijtihad lah, dah jelas. Tapi kalau tak ada keputusan, tak ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang satu-satu perkara, maka di situ terbuka ruang dan peluang untuk ijtihad. Sampai bila-bila pintu ijtihad masih terbuka. Tidak ada istilah zaman lah mana boleh kita ada ijtihad. Ulama dulu dah ijtihad dah. Ulama dulu ijtihad untuk zaman dia, permasalahan yang berlaku di zaman dia. Jadi perlu ada ulama zaman sekarang yang berijtihad pada permasalahan yang wujud dan ada zaman lah yang tak berlaku zaman dulu. Dengan syarat permasalahan tu Allah tak tetap pun keputusan dia ataupun hukum dia di dalam Al-Quran. Jadi sebab tu Nabi bincang. Nabi bincang dengan sahabat, kita nak tetapkan apa hukum dia. Kalaulah Allah tetapkan satu-satu hukum qat'i, jelas benda ni, semayang 5 waktu wajib, tu usah duduk mesyuarat lah, tu usah duduk bincang lah berapa hari pun seminar ke apa ke, buat atas kerja nak pergi tukar keputusan tu, tak boleh. Tapi kalau tak ada keputusan lagi, di sini terbuka ruang ijtihad. Di sini apa panduan dia yang pertama. Jadi apa keputusan yang Nabi ambil itu adalah ijtihad, sebab tak ada lagi ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita nampak Nabi SAW dalam perang Badar, sebelum perang, selepas perang, dia cukup concern, dia cukup titik beratkan soal syura. Sebelum perang pun Nabi kumpul sahabat untuk syura, untuk bincang. Sedangkan dia Nabi, dia boleh keluarkan arahan. Saya duk tengok dari segi strategiknya, musuh dah mai 1,000 orang. Nabi dengan tentera yang duk ada ala kadar 300 lebih. Tak cukup pun kelengkapan perang. Kuda pun ada 2 ekor. Yang mai tu dia kan macam mana?
Patutnya tak ada dah duk nak mesyuarat apa, kita lawan lah. Betul tak? Sebagai ketua dia boleh keluarkan satu arahan, satu perintah, lah ni musuh dah mai dah. Kita macam mana pun kita tak boleh nak patah balik Madinah, depa serang Madinah lagi teruk kita lawan. Patutnya macam tu ya. Betul tak? Siapa-siapa jadi ketua pun, saya duk nampak siapa-siapa jadi ketua pun dia mesti keluarkan arahan macam tu terus. Dia tak ada kumpul hidup mesyuarat lah, ni macam mana kita nak buat lah. Tapi Nabi kumpul dulu sahabat-sahabat dia, bincang dulu supaya orang kata apa, keputusan tu keputusan bersama. Mereka menghadapi musuh tu adalah keputusan yang dibuat, yang diambil secara bersama, bukan keputusan kerana Nabi suruh kita buat. Dia punya mood dia lain. Itu orang kata barakah syura. Sama dengan ni, tak ada lagi Allah tetapkan hukum tentang tawanan perang. Boleh je Nabi fikir seorang-seorang macam mana nak buat. Tapi kenapa Nabi kumpulkan sahabat-sahabat? Nabi nak tahu sahabat-sahabat dia ni, dalam sahabat-sahabat ni, pandangan mana yang lebih ramai, pandangan mana yang lebih popular. Dia tengok pandangan yang popular adalah pandangan yang macam Abu Bakar bagi. Sebab tu Nabi ambil keputusan tu, keputusan yang popular, yang ramai. Padahal boleh je Nabi seorang-seorang dia. Lah ni keputusan dia macam ni. Nampak tak? Nabi punya sikap dalam membuat keputusan. Dia syura, dia tekankan syura. Dia tekankan syura. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi tadi ni, dalam bagi pandangan Abu Bakar ke, Umar ke, Abdullah bin Rawahah ke, semua pandangan tu pandangan untuk kepentingan Islam, untuk maslahah dakwah, bukan kepentingan tu atas kepentingan peribadi. Bukan kerana ni kita jadi kaya kalau tak ada, bukan kerana tu. Semua keputusan yang dibuat adalah keputusan yang diambil kerana melihat maslahah dakwah, maslahah Islam, bukan individu. Semuanya lapik. Keputusan tu lapik kerana ni bagi alasan. Kenapa bagi buat pandangan, kenapa pandangan ni kami pilih, ni alasannya. Dan semua alasan-alasan yang untuk Islam. Jadi itu sebenarnya roh syura pun. Kita dalam membincangkan suatu perkara, kita pilih satu pendapat atau pandangan, kita kena pastikan pandangan yang kita pilih, yang kita ambil, yang kita cadangkan tu bukan untuk maslahah kita, bukan untuk kepentingan individu kita seorang-seorang, tapi maslahah dan kepentingan Islam, kepentingan dakwah tu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesimpulan ayat Al-Quran yang tadi ni, kalau kita baca betul-betul, maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra turiduna aradal dunya laula kitabun minallah, ingat, fakulu mimma ghanimtum. Ayat tu sendiri secara keseluruhan yang apa kita nampak? Kita nampak ayat ni bukan ayat yang itab. Macam mana? Itab nak terjemah apa Ustaz? Itab nak terjemah apa yang paling tepat perkataan apa? Mengaitkan. Mengaitkan tepat. Mengaitkan. Untuk mengaitkan Nabi, untuk menyalahkan Nabi. Salah ni tak? Ayat tadi lebih pada ayat penyata. Nak abang yang mana lebih aula? Yang mana lebih aula? Dan ada permintaan sebab tengok ramai yang letih, tak dan perang lagi kan. Untuk kita rehat, kita ada senaman yang akan di moderatorkan oleh tak asing lagi, cikgu silat kita, Tok Guru silat kita, Cikgu Rusli.